وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شيخ عبد القادر بن عبد المطلب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأخرى وتنفرج به قرابة قدر الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد موته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dimuliakan pengurusi surau, imam surau, pegawai surau, EJK serta ahli qaryah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama bersyukur pada Allah pada malam ni Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang pada saya, pada kita semua pertama dapat hidup di muka bumi Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang untuk kita baiki amal kita. Allah Subhanahu wa taala tengok amal yang baik. Allah tak nak tengok amal yang buruk, tapi Allah tak nak tengok amal yang baik. Sebab Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah SWT yang menjadikan hidup dan mati ini bagi dia nak menguji hamba dia ni siapakah yang terlebih baik amal dia. Allah tengok amal yang baik. Sebab nak masuk pun kita nak kembali pun ke tempat yang baik. Kita nak balik pun balik ke kampung kita yang sebenar, tempat yang suci, yang penuh dengan kenikmatan yang tidak ada dekat dunia ni. Jadi sebab itulah hari ni kita kena usaha sedaya mungkin supaya apa? Supaya kita dapat berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah atas masa perkara itulah pada malam ni kita sambung pengajian kita kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Hindusi Al-Mandili, dan pada bab yang kedua pada muka surat 26. Pada muka surat 26, bab yang kedua pada menyatakan sangat lupa atas berkata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fi darain amin. Bab yang kedua pada menyatakan sangat lupa atas berkata-kata.
Maknanya tajuk ni dah menggambarkan dah bab yang menyatakan tentang banyak sangat bercakap. Diterangkan ni diterangkan nak beritahu isyarat bahawa tajuk yang kita pelajari ini kita belajar sekarang ni berkenaan dengan perkataan, loba atau perkataan, keburukan dalam banyak berkata. Asal hukum berkata tu dibolehkan, diharuskan, tetapi ada sebab-sebab tertentu ia tidak dibolehkan dalam syarak. Bukan saya yang tak bolehkan, tapi syarak atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata, loba atas berkata-kata itu berkata-kata apa? Tu dia kata loba atas berkata-kata yang sia-sia. Kita balik pada hadis kan, Nabi kata ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Ketahuilah sesungguhnya dunia ni telah dilaknat. Nabi kata dunia ni telah laknat dan telah dilaknat segala apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah, melainkan ingat kepada Allah, melainkan berkata tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, melainkan perkara itu. Kan dalam hadis yang lain juga ada yang menyatakan apa? Min husnil islami al-mar'u tarukuhu ma la ya'nihi. Keelokan daripada keelokan Islam itu iaitu apa? Meninggalkan perkara yang sia-sia. Tu dia. Sebab tu ada kaitan dengan perkara dengan yang tajuk yang kita sedang bincangkan sekarang ni. Loba di atas berkata-kata. Kan? Dia kata tu boleh, dia tak boleh apa? Israf, melampau. Terlampau banyak sangat berkata-kata. Jadi kita tengok apa penerangan dia. Dia kata ketahui olehmu, semoga kita dirahmati oleh Allah SWT, bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan. Berkata-kata tambah kat situ, berkata sia-sia. Kan kata tak boleh, tak cakap kan. Tapi yang kata yang dimaksudkan berkata-kata itu berkata-kata yang sia-sia. Berkata-kata itu kelakuan. Berkata-kata sia itu kelakuan yang dicela. Satu perbuatan yang mazmumah. Perkara yang mana ia dicela, dipandang buruk dalam syarak. Itu bahasa dunia yang dicela. Dengan sifat mazmumah tu, dengan kelakuan yang banyak bercakap ni, dia seperti apa? Dia diumpamakan seperti mana sifat buruk yang wajib atas kita menjauhkannya. Tu yang kita perlu jauhkan. Banyak cakap ni, banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, banyak kita kena taubat. Sebab itulah kita kena prihatin tentang perkataan yang keluar daripada mulut kita. Sebab tu setengah sahabat, kita tengok ada kisah sahabat, mereka nak menjaga perkataan perkataan yang keluar daripada mulut mereka, sehingga mereka memasukkan batu ke dalam mulut mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat memelihara lidah mereka. Tu dia. Ni sahabat. Kerana apa kita nak menjauhkannya? Kerana apabila loba seseorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dia dah sedap berbual kan. Mula-mula masuk cerita warung, cerita ni, cerita dan sebagainya. Sampailah Ajinomoto tu pula. Kan? Dah masuk Ajinomoto, masuk pula santan kan. Macam-macam. Dah dia bertambah, lalas perkataan yang keluar tu jadi sia-sia. Padahal perkataan yang dikeluarkan tu, daripada bercakap sia-sia, lebih baik dia bercakap satu perkara yang bermanfaat.
Kan? Apabila kita tak, itu salah satu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pemberian nikmat berkata-kata kepada hamba-Nya. Jadi dia kata apa? Apabila seorang tu loba, apabila loba seorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan, keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung, gelap hati itu. Kita panggil hati lah. Tapi sebenarnya hati itu jantung lah. Jantung apa? Jantung yang ruhani. Bukan jantung kita yang macam jantung ayam tu. Bukan jantung lembu tu, bukan jantung tu, jantung jasmani. Yang dimaksudkanlah jantung rohani. Apabila kita banyak cakap perkara yang sia-sia, maka kegelapan akan datang. Sebab Allah kata, bagi tahu apa? Wala zikrullahi akbar. Dan terlebih besar itu perkara apa? Dan segala perkara yang terlebih besar adalah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa, menceritakan tentang kebesaran Allah itu adalah lebih besar lagi. Ingat kepada Allah itu lebih besar lagi. Apabila kita cakap selain daripada perkara itu, maka dia akan jadi sia-sia banyak. Kita akan lalai dan sebagainya. Sebab itulah dalam azan Bilal azan tadi, perkataan pertama yang dikeluar adalah perkataan yang manfaat. Dia panggil apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di sini nak mengisyaratkan kepada kita supaya kita ni membesarkan Allah, bukan membesarkan dunia. Hari ni kita dah terbalik. Kita rasa anggap dunia, orang yang ada di dunia, mereka ni lah besar. Padahal semua itu adalah pemberian Allah. Semua itu adalah milik Allah. Tidak ada satu pun dekat dunia ni adalah milik kita. Sebab tu apabila kita mati, kita sebut inna lillahi, sesungguhnya kami ni milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan semua kami akan dikembalikan kepadanya. Kita tak ada milikkan. Itu yang kita kena faham. Setiap keadaan yang Allah Ta'ala jadikan pada kita sebenarnya sebagai ujian. Sekarang tak nampak, tak nampak sebab apa? Apa punca tak nampak? Sebab gelap jantung tu. Tapi apabila dibuka penglihatan, mata hati itu dibuka, baru dia nampak akan akhirat tu. Baru dia tahu apa yang Allah Ta'ala sedang beri amanah kepada dia. Tak kira siapa saja golongan, sama ada golongan yang atasan ataupun golongan bawahan. Setiap golongan ini Allah Ta'ala menguji. Allah menguji daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia, dengan kadar yang Allah Ta'ala beri pada dia, adakah dia berjaya menggunakan dia dengan jalan yang betul ataupun tidak. Ini tujuannya. Sebab tu hari ini tidak ada kemuliaan bagi diri kita melainkan kita ni mentaati perintah Allah. Kalau kita hebat macam mana sekalipun, hebat dunia kita, hebat ilmu kita, tapi kalau kita tak menuruti perintah Allah, kita langgar perintah Allah, maka tidak ada apa-apa di sisi Allah. Dunia ni milik Allah. Allah tak ingat, Allah dah jadikan dunia ni, Allah tak pandang lah. Sebab Allah Ta'ala nilaikan dunia tak lebih daripada sebelah tepatnya nyamuk. Kalau adalah nilai, ulama mengatakan kalau adalah dunia ni nilai sama dengan kepak nyamuk tu, nescaya orang yang melanggar perintah Allah, orang yang tak nak sembah Allah, pasti dan pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengharamkan dia daripada minum rezeki yang ada di dunia ni. Ini yang kita perlu faham. Ini yang perlu kita sama-sama faham. Sebab kita kena faham bahawa kita ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita jangan berlebihan ataupun melampau. Israf dia panggil. Jangan kita melampau. Kemudian dia kata apa lagi? Bahkan dia kata bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Sebab banyaknya kita bercakap tu, banyaknya berkata-kata menyebabkan hati kita ni boleh mati. Mati itu bukan kata mati jantung jasmani itu mati itu kata itu kalau jantung tak gerak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So senang segitu kan. Ni kata yang mati ni, dikatakan mati ni apa? Jantung.
Kan Allah Ta'ala umpama kan, ya, orang kafir itu seumpama mati. Allah banyak bagi tahu al-mauta kan. Allah ceritakan tentang al-mauta ni sebab Allah, di sisi Allah orang kafir ini dimati, tak ada apa-apa. Berbeza dengan orang yang beriman. Sebab dalam hadis Nabi SAW juga ada mengumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir seumpama dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Siapa yang berzikir hidup, siapa yang tak berzikir mati di sisi Allah. Bukanlah dia mati tu, mati dia tak ada nyawa, mati hati dia tu. Mati hati dia tu. Itu kita kena tahu. Kan Allah SWT orang mati macam Allah cerita kan. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW. Allah kata dalam Quran apa? Fa innaka la tasmi'ul mauta. Kamu sekali-kali wahai Muhammad tidak boleh bagi peringatan kepada orang yang mati. Tak boleh nak bagi dengar kepada orang yang mati. Dalam tafsir ayat ini mengatakan perihal tentang Nabi menceritakan kepada orang kafir. Nabi menceritakan tentang orang kafir. Orang kafir ni Allah beritahu, mereka ni hati dia dah mati dah. Kamu cakaplah apa sekalipun tak masuk dalam diri dia. Tapi adakah perlu ditinggalkan? Tapi kita tengok sirah Nabi SAW, maka Nabi SAW berterusan untuk menyampaikan perkara. Walaupun Nabi tahu bahawa Nabi tidak ada kemampuan untuk beri hidayat kepada orang lain, tapi Nabi tetap sungguh untuk sampaikan perkara tersebut. Kita pun tahu banyak mujahadah Nabi SAW. Atau umpama orang kafir ni mati. Dalam ayat ini Allah tasbih tentang orang kafir ni. Allah kata summun bukmun umyun, kan? Summun bukmun umyun, kan? Tulilah mereka tu, summun, pokak. Kalau senang bahasa orang ni, pokak dia tu. Dia tu seorang pokak. Summun bukmun, dia tu seorang bisu, kelu, kan? Summun bukmun umyun, buta, tak nampak. Bukan dikatakan, sedangkan Allah Ta'ala cerita ayat tu, Allah Ta'ala turunkan nak cerita tentang orang kafir. Pada ketika Nabi SAW sampaikan dakwah pada mereka, Allah Ta'ala bagi tahu mereka tu seumpama. Sebenarnya ayat tu dia kata seumpama pokak, seumpama bisu, seumpama buta, seumpama. Tapi kalau letakkan ayat tu Allah kata seumpama kama Allah bagi seumpama, ayat tu tak sedap ni bagi tahu Allah Ta'ala sungguh-sungguh keji mereka. Allah Ta'ala menghina mereka. Allah Ta'ala sindir betul-betul. Sumun macam kita lah. Kau ni macam orang pokak, tu okey lagi. Kau ni pokak betul. Dia dah gasuh lain. Begitulah Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala umpama orang kafir ni, dia ni pokak. Kau cakap dengan orang pokak ni, kau cakap dengan dia dah pokak, memang tak dengar. Yang mana dia nak bagi tahu tu, hati dia telah ditutup. Khatama ala qulubihim wasam'ihim. Kan? Allah Ta'ala telah mematri, Allah Ta'ala telah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, semuanya Allah Ta'ala tutup. Bagi siapa yang Allah Ta'ala tutup, maksudnya kita kena minta jauhkan daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala sentiasa beri hidayah kepada kita semua. Ini perkara yang kita sangat-sangat takut. Sehingga Nabi SAW minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu doa tu kan, ayat Muslim, dalam salah satu doa tu siapa? Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada Engkau. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada Engkau. Nak bagi tahu situ, Nabi SAW mengisyaratkan ketentuan yang akan datang dia pun dah tahu. Apa yang berlaku tak tahu. Yang pastinya kita minta berlindung supaya Allah beri kejayaan dalam ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tu je. Sebab tu hari ini kita kena buat persiapan. Kita sentiasa buat persiapan. Sepatutnya peringatan yang terbaik adalah peringatan untuk mati. Sebab apa? Apabila dia ingat mati selalu, maka apa akan terjadi? Dia akan sentiasa buat persiapan. Apabila dia leka kat dunia ni, memang dia akan dilekakan. Maka dia akan lupa kampung sebenarnya. Dia duduklah di kampung Rombau ni.
Hak nak balik tu yang balik ni takut. Habis mati takut kan. Padahal syarat untuk kita bertemu dengan Allah, syarat untuk kita dapatkan segala ganjaran yang Allah sediakan pada kita, syarat kita kena mati dulu. Nak syurga mesti mati. Takut mati macam mana? Itu kita kena buat persiapan sekarang supaya kita bersedia. Memanglah kita tahu matilah satu sakit yang amat sakit. Diumpamakan seperti kulit disiat, dipisahkan daripada daging. Saat itulah kita kena bersedia supaya apa? Di akhir kalam kita dapat kita menyebut Allah. Ni kita punya maksud sebenarnya. Bukan maksud yang lain. Maksud kita supaya kita balik kepada Allah dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Akan pekerjaan lidah tu. Nabi membesarkan, bukan membesarkan maknanya memuliakan perkara tu, tapi Nabi nak bagi tahu sangat banyak pekerjaan mulut ni. Kalau dia pergi ke arah baik, baiklah dia pergi dia. Kalau dia pergi ke arah buruk, buruk jadi dia. Jadi banyak sangat pekerjaan. Nabi kata Nabi membesarkan. Kerana itu Nabi membesarkan akan pekerjaan lidah. Maka bersabda ia, wahal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dia tulis jaga bawah sini, jaga. Hadis ini rawahu Tirmizi an Muaz radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis riwayat Ibn Tirmizi daripada Muaz radhiyallahu anhu. Mari tengok apa arti dia. Artinya, dan tiada menyembangkan, dan tiada menyembangkan yakubu. Ada tepi diterjemahkan wahal. Kalau wahal ni kalimat istifham. Manakah apakah, adakah, apakah. Tapi dimaknakan sini kalimat istifham ingkar ataupun istifham nafi. Dengan makna dan tiada. Boleh saja. Kan? Dia kata apa? Artinya dan tiada menyembangkan akan manusia atas hidung. Dia terus pergi pada hidung je. Kalau tengok pada hadis itu, sebelum hadis hidung tu, ala wujuhihim, ke atas muka-muka mereka, di atas segala muka mereka itu. Boleh juga. Au manakhirihim, barulah atas mana segala hidung-hidung mereka. Tetapi boleh saja nak bagi sampaikan maksud senang. Itulah sebenarnya. Mana sembang kenalah hidung, betul lah. Mana dan tiada menyembangkan akan manusia atas hidung mereka itu melainkan yang diketam, illa hasaidu. Diumpamakan seperti mana perhumaan. Perhumaan mana yang mengetam. Seumpama melainkan yang diketam oleh lidah mereka itu. Nabi umpamakan lidah kita ni mengetam. Mengetam apa? Mengetam perkataan-perkataan. Mengetam perkataan-perkataan. Itu yang dia kata. Oleh sebab dengan banyaknya berkata, dengan sebab perkataan itu boleh tersembam seseorang itu dengan hidungnya tersembam, jatuh tersembam. Sebab apa? Sebab oleh perkataannya. Sebab tu besok di akhirat ada orang yang berjalan dengan mukanya. Kita jangan pelik lah. Sebab Allah Ta'ala beritahu besok melihat hari akhirat, orang yang nak melintasi titian sirat, dia pelbagai keadaan. Ada mereka yang melintas sepantas kilat, tahu-tahu dah sampai dah kat Telaga Kausar, minum di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkenderaan, ada yang mengundang seperti mengundang kuda, ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang menyerap, dan ada juga yang berjalan di atas muka-muka. Ini yang kita kena jaga. Sebab perkataan saja kadang-kadang menjadikan besok kita di akhirat tersembam di akhirat. Itu dia. Sebab tu kita kena jaga betul-betul. Kita kena ambil perhatian betul-betul tentang perkataan yang keluar daripada lidah kita.
Sebab tu lah kena, kalau kita nak cakap ni kita kena sederhana kan. Nabi kata khairul umur, macam mana? Khairul umur awsatuha. Kan Nabi kata sebaik-baik perkara sederhana. Jadi kita nak bercakap tu sederhana. Sebaik-baik kita nak buat perkara ni, kita buatlah dengan sederhana, jangan kita melampaui batas. Tu dia. Dan kemudian kata apa lagi? Artinya berkata mereka itu, artinya perkataan mereka itu, maknanya perkataan, bukan perkataan. Perkataan, kat sini tulis perkataan. Artinya yang mengetam lidah tu adalah perkataan kita tu. Artinya perkataan yang dikatakan, yang digetap oleh lidah mereka itu, iaitu artinya perkataan mereka itu. Dan bersabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ataupun boleh baca awil yasmut, boleh juga, dua-dua boleh percaya, boleh dibaca aw liyasmut ataupun awil yasmut, dua-dua boleh dibaca. Dia jaga kat sini rawu Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu daripada Syekh Bukhari dan juga Muslim ada meriwayatkan hadis yang sama seperti ini. Mana sahih hadis ini. Mari tengok artinya. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah Subhanahu wa taala, benarkan, mana percayalah, yang beriman kepada Allah. Iman tu mesti tasdik, tasdik tu mesti membenarkan. Tu dia kata apa? Barang siapa yang membenarkan, maknanya mentasdikkan dalam hati dia akan Allah Subhanahu wa taala dan akan hari kiamat, ditasdikkan juga, dia membenarkan akan berlaku juga hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik. Fal yakul khairan aw liyasmut, atau hendaklah diam ia. Kalau kita satu orang yang beriman pada Allah dan juga hari kiamat, Nabi mengatakan hendaklah kita bercakap perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Allah Ta'ala berkata, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Dan Allah kata, "Wa man ahsanu," siapakah yang terlebih baik perkataan mereka daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Itulah yang terbaik baik perkataan. Sebab itulah kita kena tahaddas, kata kita kena menceritakan tentang nikmat Allah ni. Itu satu perkara yang baik. Sebab tu Allah Ta'ala berkata dalam surah Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan segala nikmat aku kurniakan kepada kamu, hendaklah kamu ceritakan. Kita ceritalah. Hebat Allah Ta'ala jadikan mata saya boleh lihat. Hebatnya Allah jadikan telinga saya boleh dengar. Benda yang kita dah tahu, tapi perlu diceritakan. Sebab iman ni Nabi kata apa? Al-iman yang yazid wa yanqus. Iman ni dia boleh bertambah dan boleh berkurangan. Sebab tu Nabi SAW apabila bertemu dengan sahabat, Nabi SAW kata, "Mai kamu duduk sini, kita beriman sebentar, kita beriman sesaat, kita cerita." Nabi suka melazimkan cerita kepada sahabat tentang kehebatan kebesaran Allah. Ini yang telah ditinggalkan oleh umat ini. Sebab tu lagi banyak kemungkaran. Sebab apa? Pertama sekali tauhid dia tak betul, tapi keyakinan dia pegang pada Allah tak ada. Cerita yang lain. Macam hari ni lah kita rasa COVID, cerita pasal COVID. Olalah orang takut pada COVID, kan? Cerita pasal Allah, patutnya kalau dah tahu dah ini semua datang daripada Allah, maka ramai lagi orang datang ke masjid surau. Banyak lagi main nampak ni, banyak lagi lektor lalai. Dalam COVID pun tengok, masih lagi ada di tempat-tempat yang lalai yang tak sepatutnya ada. Sebab apa diceritakan benda tu? Hari-hari cerita, maka datang perkara tu. Macam satu orang kan, macam apa, iklan Milo dulu. Biasa dia Milo kuat daripada koko lah kan, tapi dia iklan minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Hari-hari iklan minum Milo anda jadi sihat. Sampailah sekarang ni, daripada saya kocik dulu sampailah sekarang ni, Milo tu daripada saya kocik. Daripada saya kocik Milo tu dia iklan ni, sampai sekarang ni budak-budak kocik sekarang, zaman sekarang nak air apa? Nak air Milo. Pergi kedai nak air apa? Nak air Milo. Padahal air bukan yang kat kedai tu bukanlah jenama Milo pun. Padahal dia kadang pakai Vico, pakai Ovaltine, tapi tetap juga Milo dapat
nama. Sebab apa? Diceritakan hari-hari. Sebab tu kita kena perlu tukar suasana. Daripada cerita kepada dunia, tukar kepada cerita ke akhirat. Itu lebih baik. Itu yang kata, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah SWT dan juga hari kiamat, hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang baik, ataupun kamu berdiam. Sebab tu orang yang paling diam adalah para ulama. Mereka biasa dia banyak senyap je. Dia cakap jika perlu je. Kadang-kadang ada orang tanya soalan pun dia tak jawab terus. Dia kata gini. Dia tengok kesesuaian orang tu. Ini para ulama. Mereka lah orang yang paling takut kepada Allah. Kemudian apa lagi? Dan bersabda ia, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Dijaga juga riwayat ini rawah Bukhari an Sahl as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis ni daripada Bukhari, riwayat Bukhari daripada sahabat Sahal as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Artinya barang siapa yang menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, nescaya aku jamin baginya akan syurga, dan dikehendaki dengan barang antara dua tulang dagu lidah itu, dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu lidah itu, dan dikehendaki dengan barang antara dua kaki itu, farash. Yang dua dagu itu lidah, yang dua kaki itu, antara dua kaki itu adalah farash. Siapa dapat jaga dua ni, Nabi kata, maka dia ahli syurga. Habis boleh ke kalau tak jaga yang lain, kaki tangan tak jaga tak apalah, maknanya jaga dua ni je. Tu nak kena tahu tu. Itu yang nak kena tahu sebenarnya. Bukanlah maksudnya perlu jaga mulut dan faras saja. Bahkan semuanya kita kena jaga. Sebab apa? Semuanya akan ditanya. Kan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan sesungguhnya inna sam'a, semuanya, segala pendengaran kamu dan segala penglihatan kamu dan segala barang yang ada dalam dada kamu, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita jaga. Itu yang kita kena jaga. Kemudian ditanya akan Rasulullah SAW daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka. Ada orang tanya kepada Nabi, apakah benda yang paling banyak orang masuk neraka dengan sebabnya? Maka sabda ia, dua yang berlubang, pertama mulut, kedua faraj. Ini yang kita kena tahu, kena jaga. Ini riwayat Tirmizi. Dan hadis disahihkan juga dengan riwayat-riwayat yang lain juga ada. Ramai lagi, bukan ini saja, banyak lagi yang mensahihkan hadis ini. Jadi ni dua perkara ni kita dapat jaga, dan secara insya-Allah kita akan dipelihara, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda ia, man kathura kalamuhu kathura sabtuhu, wa man kasura sabtuhu kasura zunubuhu, wa man kasura zunubuhu fannaru awla bihi. Rawahu Abu Nu'aim fi Hilyah min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ni riwayat daripada Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyah. Yang hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mana Ibnu Umar? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Meriwayatkan hadis ini, kita tengok apa artinya. Artinya barang siapa banyak perkataannya, nescaya banyak oleh tersalahnya. Banyak cakap, banyak salahnya. Dan barang siapa yang banyak kesalahnya, nescaya banyak dosanya. Banyak salah, banyak dosa. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Allah wal-iyazulbillah. Minta pelihara, minta lindung daripada Allah SWT dari
perkara tersebut. Sebab itulah hari ini kita kena jaga secara kesimpulannya yang kita boleh ambil pada hari ini. Maknanya bercakap itu boleh, tetapi perlu berhati-hati tentang apa yang kita cakapkan. Setiap perkataan kita yang keluar, yang terbit daripada mulut kita, pasti dan pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat kiri kanan kita sentiasa catat. Kan, sentiasa catat. Allah, malaikat raqib atid ni semuanya, ma yalfizu min qawlin illa raqibun atid. Tidaklah kita mengeluarkan perkataan melainkan semuanya ditulis oleh raqib dan atid. Sebab itulah ini kita kena berjaga-jaga di atas nikmat yang Allah Taala beri kita dalam berkata-kata wallahu a'lam. Hari ni berhenti awal sikit. Awal pun tak awal, terlalu masa. Saya ada mesyuarat di Seremban. Ni 9.30 mesyuarat dia tu. Jadi lepas ni minta tuan imam lain tolong jadi imam, sebab saya akan segera, dan mungkin saya lepas semayang lebih kurang saya jalan. Mohon maaf tuan-tuan, sekiranya penyampaian saya kurang baik dan sebagainya tersentuh pada mana-mana pihak, jadi saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah semoga dengan asbab kuliah kita pada malam ni, semoga Allah Taala beri kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat, dan berikan asbab hidayah untuk diri kita dan kepada orang lain, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wahdina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.